Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Ini adalah berdasarkan kepada banyak riwayat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, seperti yang disebut oleh para ulama. Contohnya Imam Al-Fakhrazi, ada lebih kurang 15 dalil yang menunjukkan kepada kita bahawa Bismillahirrahmanirrahim ini dianggap satu daripada ayat-ayat daripada surah Al-Fatihah. Antaranya iaitu hadis riwayat At-Tabarani bahawa Nabi SAW membacakan Al-Fatihah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis lain riwayat Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW dilaporkan, digambarkan seperti yang Anas bin Malik tunjukkan pada para sahabat. Bila Nabi membaca suratul Fatihah, maka Anas ini melakonkan balik semula bacaan Nabi. Ternyata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah menjadi khadam kepada Nabi hampir 10 tahun, dari tarikh mula-mula Nabi datang ke Madinah sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, maka Anas telah membacakan, dengar baik, begini cara Nabi baca baca Al-Fatihah. Maka Anas bin Malik telah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Anas bin Malik mengajar para sahabat macam tu. Dan ada banyak lagi dalil yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah bagi menunjukkan bahawa Al-Fatihah ini dimulakan dengan Bismillah dan dibaca kuat, panggil jahar. Tetapi bagi Imam Malik bin Anas rahmatullah alaihi, beliau ni dianggap sebagai pengasas kepada satu lagi school of thought yang namanya mazhab Maliki, dan menjadi guru kepada Imam Syafi'i sendiri. Adalah perkara-perkara yang berlaku persisihan di antara mereka di sudut pandangan, kerana persisihan pandangan ni adalah perkara yang memang wujud daripada zaman sahabat lagi. Maka Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki ini, Imam Malik berkata bahawa Bismillah bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Maka ia dimulakan terus dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Kerana mengikut riwayat yang mutawatir yang Imam Malik kemukakan, tak ada Bismillah. Bahkan ada satu hadis yang akan kita belajar berkenaan dengan pembahagian bahawa Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, sebahagian daripada Al-Fatihah itu untuk hamba-Ku, sebahagian lagi untuk diriku. Ternyata permulaan dalam hadis kursi ini tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan lihat hadis ini kelak. Imam Abu Hanifah pula, yang pernah hidup sezaman dengan Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tak pernah berjumpa dengannya. Imam Syafi'i hanya berjumpa dengan beberapa orang anak murid kanannya, antara Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Maka Abu Hanifah mengkompromiskan kedua-dua pandangan ini. Lantas beliau berkata, sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim sebahagian daripada Al-Fatihah, tetapi Nabi tidak membacanya dengan nyaring. Jadi dibaca dengan perlahan. Dengan sebab itu, kalau kita pergi ke negara lain, sebagai contohnya Hijaz ni pun, iaitu Mekah dan juga Madinah, bahkan di banyak negara Arab, kita akan dapati para imam tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mereka akan teruskan bacaan ketika mengetuai salat itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebahagiannya membaca dengan perlahan. Kita dapat dengar dalam mikrofon itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dinyaringkan.
Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, para penonton yang dimuliakan Allah, ini adalah perbezaan pandangan yang berasaskan kepada hadis-hadis yang mereka terima. Dan ini dipanggil dalam satu bab musi kitab fiqh, dipanggil ta'addud al-ibadat. Ta'addud al-ibadat ini maknanya Nabi telah mempamerkan cara bacaan, cara amalan yang berbeza-beza. Maka tidak salahlah bagi mereka yang telah mengkaji melihat daripada aspek yang berbeza, lalu lahirlah school of thought yang berbeza-beza seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, bismillahirrahmanirrahim, itulah berlakunya perbezaan antara para ulama. Dan tidak perlu kita war-warkan nanti kata nak bersisir dengan orang lain, nak bergaduh dengan orang lain, nak memusuhi orang lain. Ini tindakan tidak bijak, tidak ada manfaat di sebaliknya. Kerana perbezaan pandangan ini bagi orang yang banyak membaca, banyak mengkaji, banyak belajar, ia memang wujud. Jadi seperti yang telah kita huraikan sebelum ini, bismillahirrahmanirrahim, mengandungi nama Allah yang maha agung, yang maha hebat. Kemudian datang ayat alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada tiga perkara: Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Muhammad Abduh, seorang mentafsir yang terkemuka dari Mesir yang telah meninggal dunia sebelum ini, lama sebelum ini, beliau berkata ini adalah satu unsur pengukuhan yang penting. Kerana bagi orang Kristian sebagai contohnya, mereka memulakan sebutan dalam ibadah mereka dengan Trinity, iaitu Tuhan, Allah, Ruhul Qudus dengan Isa. Tiga perkara. Lalu Islam datang untuk membatalkan akidah tersebut. Lalu Allah mengajar kita permulaan sekali bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, satu-satu tempat untuk kita beribadah, yang tidak ada tempat lain kita nak beribadah melainkan kepadanya. Tempat meminta, tempat mengharap, tempat menyembah. Kemudian datang sifat Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Jadi ini sangatlah wajar membantu umat Islam agar mereka tidak dipengaruhi oleh cara berfikir, ideologi yang sesat oleh orang-orang lain seperti Kristian dan sebagainya. Kerana Allah SWT mengajar kita tiga sifat milik Allah. Allah adalah satu. Berbeza daripada orang-orang Kristian sebagai contohnya, mereka ada Trinity, tiga dalam satu. Kita bukan tiga dalam satu, tiga sifat yang menunjukkan kepada satu yang kita sembah dan kita minta dan kita harap daripadanya. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita belajar bahasa Arab, alhamdulillahirabbil alamin, perkataan ini dibangunkan dari dua komponen, iaitu yang pertama al dan yang kedua hamd. Jadi alhamdu dia berasal daripada al dan juga hamd. Asalnya hamdun, tapi bila kita tambahkan alif lam di awal, maka jadilah dia alhamdu, tidak ada lagi tanwin. Dari sudut bahasa Arab, kalau kita teliti, sebenarnya al ni pun sendiri mengandungi makna yang tersendiri. Dengan sebab itu para ulama lughah dalam huruful ma'ani sebagai contohnya menjelaskan bahawa al di awal itu adalah merujuk kepada istighraq. Istighraq ni apa tuan-tuan? Istighraq ni berarti umum, berarti universal, berarti maknanya dia adalah segala-galanya. Jadi istighraq ni maknanya dia mengambil semua sekali pujian itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana contohnya kalau kita perhati dalam hidup, kalau kita mengatakan kepada seseorang itu, Masya Allah, orang kaya itu dermawannya, dibantu kita untuk membangunkan projek ini, Masya Allah, guru itu tingginya ilmu beliau,
Masya Allah, pemimpin itu seorang yang adil. Sebenarnya semua itu datang daripada Allah SWT, daripada awal-awal. Jadi segala kebaikan, kedermawanan ataupun kekayaan ataupun keilmuan ataupun keadilan, asasnya daripada Allah SWT. Jadi inilah yang digambarkan oleh Syed Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, menusif firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat ke-26 sebagai contohnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan, Engkau-lah memiliki segala-galanya. Engkau memberikan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau menariknya daripada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Sesungguhnya ya Allah, di tangan-Mu lah segala kebaikan, dan Engkau ini maha berkuasa atas segala sesuatu. Para ulama lughah sebagai contohnya Al-Azhari mengatakan bahawa hamdun berbeza daripada syukrun. Kan kadang-kadang orang kata alhamdulillah wa syukrulillah. Hamd dia adalah satu sifat yang lebih umum. Kerana pujian bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersifat engkau dapat manfaat ataupun tak dapat manfaat, engkau kena bersyukur kepada Allah SWT. Engkau kena menyatakan pujianmu kepada Allah SWT. Tetapi kalau syukrun, dia biasanya kerana ada sesuatu impact kena pada diri kita, satu nikmat yang dia peroleh, maka timbullah rasa syukur. Itu kata mereka para ulama dari sudut bahasan antara hamdun dengan syukrun. Allahu a'lam. Jadi bila kita perhatikan tuan-tuan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, para penonton semua, Nabi menganjurkan kepada kita sebagai contohnya, kalau kita melihat satu musibah berlaku, katalah kita memandu kereta, kita melihat ada aksiden, na'udzubillah. Lalu Nabi SAW telah mengajar kita kalau melihat satu musibah untuk mengamalkan doa, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqta tafdila, atau mimman khalaqa tafdila. Maha suci Allah SWT, segala puji bagimu ya Allah, kerana telah pun menyelamatkan aku daripada musibah yang berlaku kepada orang itu, dan sesungguhnya banyak nikmat yang dia berikan kepadaku berbanding dengan orang-orang lain. Kata Nabi lanjutan daripada hadis ini, sesiapa yang mengamalkan doa tersebut, dia tidak akan ditimpa musibah itu. Jadi pangkal doa ini alhamdulillah. Jadi segala puji bagi Allah SWT yang telah menyelamatkanku, sedangkan orang itu ditimpa musibah, maknanya untuk penghapusan terhadap dosanya, supaya menjadikan aku lebih bersyukur barangkali kerana banyaknya pemeliharaan olehnya terhadapku, dan sesungguhnya dia telah melebihkan aku di atas penciptaannya, makhluk-makhluknya yang lain. Begitu banyak sekali kelebihan. Jadi amallah selaras di awal Bismillahirrahmanirrahim, sebelum ini yang telah kita tafsirkan, dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kaitan yang sangat menarik. Kalau permulaannya adalah satu penyataan tentang nama Allah SWT, zatnya yang maha agung, keagungan sifat-sifatnya, sekarang kamu wajib bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi istighraq yang dimaksudkan di situ iaitu segala bentuk pujian, walaupun kamu dapat lihat penampilannya pada seseorang itu, asalnya Allah SWT. Rootnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu engkau menyatakan Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan cantiknya perkataan Allah ini dari sudut bahasa, Allah maknanya Tuhan tempat sembahan yang tidak ada sekutu baginya, tempat kita menyatakan pengharapan, permintaan, doa dan sebagainya. Kemudian kalau kita buang alif di awal, jadi lillah. Lillah maknanya bagi Allah. Kalau kita buang lam dekat awal, jadi lahu. Baginya siapa dia? Bagi Allah juga. Kemudian kalau buang lam, tinggal hu je, jadilah qul huwallahu ahad, Allahu samad. Hu maknanya dia. Dan setengah ulama berkata wallahu a'lam asasnya dari mana. Itu sebab bila kita ni berasa dalam kesempitan, kata, kerana dalam diri manusia ini terbina rasa sifat ubudiyah, bahawa Allah SWT Tuhannya, kemana saja dia pergi dia akan tampilkan perkataan itu balik semula. Allah beratnya ujiannya, tak mampu aku memikul. Setengah mereka mengatakan demikian, Allahu a'lam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, saya kenalkan ni guru saya tuan, Ustaz Muhammad Khidir Husin. Beliau ni pensyarah di Johor Bahru, di Marsa. Beliau ni penulis buku bersama dengan Telaga Biru. Beliau ada 5 karya dengan kita. Dan yang datang yang ke-6 ni adalah berkaitan dengan hukum hakam salah berjemaah. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil peluang jumpa dengan beliau, ada kuliah kat sini ke, beliau duduk dekat hotel Seri Damansara selama beberapa hari untuk menyiapkan buku penting beliau bersama kita. Tajuknya Encyclopedia Imam dan Makmum, tulisan beliau sendiri ya. Jadi tuan-tuan nak kenalan lah tuan guru kami, tuan guru Ustaz Muhammad Khidir Husin. Dia ni anak murid kepada tuan guru Syekh Nordin Banjar Maki dan juga ulama-ulama di Azhar hampir 30 tahun lalu ya. Silakan tuan-tuan bersalaman dengan guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti yang kita telah mulai sebelum ini, ia adalah berkaitan dengan satu pujian yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala ini seperti mana yang telah kita gambarkan, pujian yang bersifat mutlak. Kerana itu para ulama menyebut penggunaan alif lam di awal untuk menunjukkan kepada istighraq, yang mengambil semua sekali tanpa ada pengecualian. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kata para ulama tafsir, ayat ini adalah ayat kenyataan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia satu ayat yang sifatnya uslub khabari, membawa maksud insya'i. Ini dalam bahasa Arab, ilmu balaghah, satu ayat yang bersifat kenyataan, tetapi di sebaliknya tuntutan untuk kita sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita dapat lihat dalam ayat yang lain, sebagai contohnya ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-8, bila Allah menyuruh Nabi Nuh dan juga yang mengikutinya di kalangan para mukminin dan juga mukminat, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Wahai Nuh, setelah engkau menaiki kapal ini bersama dengan orang beriman di kalanganmu, selamat, maka katakanlah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari kejahatan orang-orang yang zalim. Gitu juga dalam surah Luqman, kalau kita lihat ayat 25, Allah SWT menjelaskan, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawab mereka Allah. Maka katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak terbit-terbit daripada orang-orang kafir ini. Dia tahu Allah SWT menciptakan. Kalau Allah diperhatikan, diambil satu kotak seperti ini, ditunjuk kepada tuan-tuan, ni kotak ni jadi sendiri. Boleh masuk akal tuan-tuan dan kakak? Ini bangunan yang tersergam ini, dia terjadi dengan sendirinya. Apatah lagi manusia yang kompleks dengan segala sel dalam badannya boleh berlaku dengan sendiri. Apakah alam yang begitu hebat berlaku dengan sendiri? Maha suci Allah SWT. Mereka akan jawab Allah SWT.
Jadi kalimah ini dua kalimah yang pendek tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam. Kerana Allah mengajar kita pujian yang sangat mudah untuk diungkapkan. Kalau Allah seseorang kita bersyukur, nak mengekspreskan rasa gembiranya kepada orang yang telah membantu buat apa kebaikan kepada kita, kita membuat ayat panjang lebar, masih lagi tak mencakupi orang tersebut yang kita nak ucapkan terima kasih kepadanya. Tebal buku dan ditulis sifatnya begini, pemurahnya begini, keluarganya begini, anaknya begini. Kadang-kadang terpaksa pula jadi hipokrit untuk menceritakan benda yang tak betul pun terpaksa cerita baik. Kenapa? Kerana itu manusia. Tapi Allah SWT Maha Suci. Allah mengajar kita dua kalimah saja untuk memuji itu. Alhamdulillah. Dan di sini berbeza. Tak berbezalah di antara seorang kaya, seorang miskin, seorang pandai, seorang tidak pandai. Kerana kalaulah diberi kepada seorang profesor untuk memuji Allah dan Allah tidak mengajar perkataan Alhamdulillah itu, profesor akan menulis ayat berjela-jela panjangnya, tebal, beratur-atur muka surat untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Manakala seorang yang tidak belajar tinggi tidak akan mampu mengungkapkan melainkan ayat-ayat yang pendek. Tetapi tidak berlaku itu. Allah SWT mengajar kita pujian yang mudah, semua orang menjadi sama, dengan syarat dengan apa yang kamu ungkapkan itu tersemat dalam hatimu rasa ubudiyah, rasa perhambaan kepada Allah SWT. Dan sebenarnya pujian kepada Allah SWT ni, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, para penonton yang dikasihi, kita tak tahu bagaimana cara nak memuji Allah dengan cara yang paling tepat. Kerana itu dalam hadis riwayat Ibn Majah, Nabi SAW pernah bersabda, Ya Rabb lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wahai Tuhan, bagimu segala pujian yang selayaknya untukmu, kerana kami tidak tahu bagaimana cara nak memujimu, Ya Allah. Kami hanya tahu sedikit sahaja, sekelumit sahaja cara untuk memujimu. Selain itu kami tidak tahu, Ya Allah. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalimah yang sangat sempurna, Alhamdulillah. Kemudian datang Rabbil Alamin. Rabb di sudut bahasa Arabnya, Rabb ini adalah merujuk kepada tarbiyah, merujuk kepada rububiyah, yang merujuk kepada satu perkara yang berlaku secara perlahan-lahan tetapi menuju kepada kesempurnaan. Kerana itu seorang guru tidak sepatutnya berperanan sebagai seorang muallim semata-mata. Dia mesti jadi murabbi. Murabbi makna membangunkan dalam diri anak-anak ni jiwa khalifah, tuan-tuan. Perlahan, sabar. Dan kalau dibanding dengan kata para ulama, contohnya Muhammad Tawri Asy'arawi, mufassir hebat ini, kalau seorang ayah dia tidak beri kepada anaknya satu perkara atau dia hukum anaknya kerana satu kesilapan dilakukan, semuanya pokok pangkalnya, asasnya rasa cinta, rasa sayang. Maka demikian juga dalam hidup, satu pemberian daripada Allah tidak semestinya menandakan Allah sayang, tuan-tuan. Dan tidak memberi akan sesuatu yang diminta bukan menandakan Allah benci, tidak. Seperti contoh yang mudah nak diberikan, tuan-tuan mampu memberi kepada anak yang berjaya PSR lalu untuk memberikannya sebuah motosikal Ducati. Anak tuan-tuan ni lelaki, tuan-tuan berikan sebuah Ducati. Kenapa kan 5A? Wajar tak tuan-tuan agak? Tahu tak motosikal Ducati? Tak wajar, tuan-tuan. Ini seorang bapa yang tidak pandai. Anaknya ambil motosikal ni racing dekat highway, mati dia. Begitu juga bandingan walillahil masalul a'la. Allah Taala contoh yang sangat hebat. Kadang-kadang kita minta, kita tak dapat. Minta belum dapat. Janganlah kita menyangkakan si kaya itu dapat anugerah berbagai. Dan Allah cinta pada dia, tidak. Belum tentu. Dan tidak memberi Allah SWT kepada seseorang itu. Kadang-kadang dia ni seorang wali, Allah lebih mengetahui dia minta itu belum sesuai untuk diperolehi. Sebagaimana anak tadi tidak layak mendapat motosikal sedangkan umurnya masih lagi minta. Jadi bila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, puji bagi Allah Rabbil alamin, kerana apa yang kau beri kepada kami yang terbaiklah, Ya Allah. Tak ada yang lebih baik daripadanya. Lalu datang perkataan al-alamin. Para ahli teologi falsafah berkata al-alamin ini datang pada alam. Alam ini maknanya masih Allah. Selain daripada Allah semuanya dipanggil alam. Tapi perkataan ini kurang tepat. Kalau alam selain daripada Allah, maknanya batu, kayu, pokok, binatang, malaikat dan sebagainya, semuanya alam. Kenapa Allah alamin? Allah jadikan dia mulhaq, jamak muzakkar salim. Dalam bahasa Arab ini mulhaq. Mulhaq maknanya dia di-attachkan dengan jamak muzakkar salim. Jamak ada 3. Jamak muzakkar salim, muannas salim dan juga jamak taksir. Dari situ menunjukkan bahawa
Apa yang Allah ciptakan sangat banyak. Ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam manusia, ada alam haiwan yang berjalan dengan kaki yang 4, berjalan dengan kakinya 2. Masya Allah, banyak sekali. Biasanya alam ini merujuk kepada makhluk yang mempunyai sifat bergerak. Itu kata Imam Ghazali sebagai contohnya. Jadi kita tak pernah pula mengatakan alam batu, alam gunung ganang. Tak ada. Alam ni biasa merujuk kepada makhluk yang mempunyai pergerakan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi ini salah satu makna Rabb, maknanya rububiyah, tarbiyah, merujuk kepada Allah yang memiliki segala-galanya. Dan Allah SWT menjadikan semua ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan baik sebelum masuk ke ayat berikutnya. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa taala musia ayat yang ketiga daripada surah Al-Fatihah, iaitu perkataannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, sekali kita lihat, dia seolah-olah merupakan pengulangan kepada Bismillahirrahmanirrahim di awal, iaitulah pada Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang datang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Apakah ia pengulangan? Kebanyakan ulama berpendapat bahawa ia bukan pengulangan, kerana ia merupakan satu penegasan yang baru. Apabila kita bincangkan perkataan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang merupakan Tuhan sekalian alam, maka ia menampakkan kepada ukurnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, meliputinya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala akan segala sesuatu. Yang telah kita pelajari pada Alhamdulillah itu merujuk kepada istighraq, bermakna meliputi segala sesuatu, merangkumi segala sesuatu. Jadi bila datang Ar-Rahmanir Rahim, ia merupakan satu bentuk penjelasan bahawa walaupun Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah ini memiliki segala-galanya, tetapi dia tetap memiliki sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kalau nak dibayangkan contoh yang mudah, kita melihat di kalangan negara-negara besar, katalah US pada hari ini, berkuasa, the most powerful country, negara yang paling maju, yang paling hebat, yang paling segala-galanya, kemajuan duniawi itu. Tetapi bila mereka memasuki satu tempat, ada tak Rahman, seperti yang selalu diwar-warkan. Tidak ada berapa ramai perempuan yang telah pun dianiaya di Iraq sebagai contohnya. Berapa ramai orang-orang tak bersalah di Afghanistan yang dibunuh. Kalau nak dibandingkan, nak simplifikan perkara ini supaya senang difahami, Maha suci Allah SWT, walillahil mathalul a'la. Allah SWT tak layak disamakan dengan Amerika, tak layak disamakan dengan siapa pun. Tetapi bagi menerangkan kepada kita, Allah SWT memiliki kekuasaan menguasai segala-galanya ini. Tetapi dalam pentadbiran kekuasaan Allah ini, Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Apa beza di antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim? Dia sudah bahasa Arab,
ia merujuk kepada dua wazan, iaitu fa'lan dan juga fa'il. Fa'lan dan juga fa'il dia panggil sighah mubalaghah, yang merujuk kepada melampau-lampau sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Setengah pengkaji bahasa mengatakan bahawa Ar-Rahman berasal perkataan Ar-Rahman. Ar-Rahman ada kha titik di atas hak tersebut, dan dia merupakan perkataan Ibrani. Kemudian datang Ar-Rahim bagi mengukuhkan Ar-Rahman yang digunakan dalam bahasa Ibrani itu. Ini setengah mereka mengatakan. Tetapi bagi Tahir Ibn Ashur, seorang ulama mufassir yang terkemuka dari utara Afrika, dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir menafikan perkara itu, kerana bahasa Arab lebih awal daripada bahasa Ibrani. Kalau kita kaji susu galunya, bahasa Arab ini bermula dengan Nabi Ismail. Kalau ada satu pandangan, katalah pandangan yang paling simple, bahasa Arab ini Nabi Ismail. Nabi Ismail bapa kepada orang Arab. Ismail adalah abang kepada Ishaq. Ishaq adalah anak Nabi Ibrahim dari isterinya yang pertama yang bernama Sarah. Jadi maknanya Nabi Ibrahim memperolehi anak yang kedua namanya Ishaq selepas Ismail. Jadi Ismail sudah besar. Ismail sudah bertutur dengan bahasa Arab dengan ibunya, iaitu Hajar. Maka tentulah tidak wajar kita mengatakan bahasa Ibrani diambil dalam Quran untuk menunjukkan keunggulannya, sedangkan bahasa Arab itu lebih awal daripada bahasa Ibrani. Ini dari sudut linguistik itu sendiri, dari sudut perkembangan bahasa itu sendiri. Setengah mereka mengatakan bahawa Ar-Rahman ini berbeza daripada Ar-Rahim. Kerana itu bila dikatakan kepada golongan musyrikun, wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa ma-Rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura, dalam surah Al-Furqan ayat ke-60. Apabila dikatakan kepada golongan musyrikun itu, marilah sujud kepada Ar-Rahman, kepada Allah SWT, mereka bertanya pula, siapa dia Ar-Rahman itu? Adakah kau nak menyuruh kami untuk sujud kepada apa yang kau katakan? Maka bertambahlah mereka itu lari daripada apa yang diarahkan itu. Ini surah Al-Furqan ayat 60. Dan mereka pula berkata, yang kami kenal adalah Rahman Al-Yamama. Rahman Al-Yamama ni adalah seorang kaya yang banyak memberi kepada mereka di belanja, sokongan, keuangan dan sebagainya di kalangan musyrikun. Dia mempermain-mainkan Nabi SAW dengan mengatakan bahawa Rahman yang kau sembah itu kami tidak sembah, tetapi kami sembah Rahman, kami memuji Rahman yang berada dekat Yamama, satu daerah dalam negara Arab Saudi itu. Tetapi Allahu'alam, pandangan yang paling tepat yang disokong oleh banyak para ahli bahasa, bahawa Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah berasal dari perkataan Rahman. Rahman, ya, Ra, Ha, Mim. Dan dari sudut psikolinguistiknya, kalau kita belajar bahasa ni pun ada psikolinguistik, psikologi perkembangannya. Umpamanya dahulu orang menyebut tentang JAMBAN, apa dia? Tempat qada hajat kan. Kemudian orang tidak menyatakan lagi perkataan itu, ditukar menjadi tandas. Kemudian tandas pun sudah tidak mesra lagi kepada pengguna, tukar kepada bilik air. Betul? Bilik air pun sudah tidak lagi baik untuk digunakan, seolah-olah dia kurang dari sudut akhlaknya, maka digunakan perkataan apa dia? Washroom. Washroom sekarang jadi restroom pula. Dia perkembangannya begitu. Mana itu nama dia psikolinguistik, psikologi. Maka di surah bahasa Arab, kalau kita perhatikan, bila disebut perkataan Ar-Rahman, datang perkataan Rahamim. Rahamim ni kalau disuruh bahasanya, penuturannya pun penuh kelembutan. Jadi dengan sebab itu bila menamakan Allah SWT Ar-Rahman, Ar-Rahim, aku ini Ar-Rahman, aku ini Rahim, faman wasalani wasaltuhu wa man qata'ani qata'tuhu. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, aku ini Rahman, aku ini Rahim. Maka sesiapa yang menjalin hubungan silaturahimnya, maka aku akan sambungkan, beri keberkatan kepadanya. Tetapi sesiapa yang memutuskannya, maka aku akan putuskan hubungan tersebut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, perkataan Rahman dan juga Rahim adalah merujuk kepada nama Allah SWT. Itulah yang paling tepat. Asalnya pada Rahman, bukan asalnya seperti dikatakan segelintir berasal dari perkataan Ibrani. Tidak.
Walaupun tidak menafikan dalam Al-Quran itu sendiri ada perkataan-perkataan yang ambil di bahasa-bahasa lain, kerana itu adalah sifat bahasa yang hidup, akan berlaku peminjaman, dan semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ar-Rahmanir Rahim, dua nama yang merujuk kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipelajari di bahasa Arab, perkataan Rahman dan juga Ar-Rahim ni wazannya adalah fa'lan dan juga fa'il. Iaitulah kalau kita perhatikan dari surah kaedah bahasa Arab, ziyaratul mabna yuaddi ila ziyadatil ma'na. Maknanya setiap penambahan yang berlaku pada perkataan dalam bahasa Arab, dia akan merujuk kepada sesuatu makna tersirat yang dikehendaki oleh perkataan itu sendiri. Jadi maknanya setiap penambahan huruf dalam satu perkataan Arab, dia seluruh sarafnya, ini dipanggil saraf. Ada nahwu, ada saraf, ada fiqhul lughah, ada balaghah, ada dilalah, ada yang bagai ilmu berkaitan dengan bahasa Arab ini untuk memungkinkan seseorang itu memahami kalam Allah. Jadi bila sebut perkataan Rahman dan juga Rahim, dia adalah merujuk dua nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsadul Asna, bahawa Rahman ini adalah merujuk kepada empat perkara. Sifat Rahman Allah SWT ini merujuk kepada, yang pertama, Allah mencipta kita. Yang kedua, Allah memberi hidayah kepada kita. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memberi pelbagai nikmat kepada orang-orang beriman di akhirat. Dan yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada mereka ni nikmat untuk melihat wajahnya yang mulia di akhirat kelak. Kerana kita belajar dalam akidah Ahlussunnah bahawa manusia, orang-orang beriman akan diberi kelebihan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala manusia ayat yang lain. Kala innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Bahawa orang-orang yang fasik, orang-orang kafir, ahli maksiat, dia akan terhijab daripada melihat Allah SWT. Maka kata para ulama Ahlus Sunnah, mafhum mukhalafah kepada ayat ini, kalau orang-orang kafir tidak dapat melihat Allah SWT, maka orang beriman pastinya dapat melihat Allah. Dan itulah nikmat yang paling besar diberi kepada mereka yang beriman. Jadi kata Imam Ghazali, Rahman adalah merujuk pada empat perkara ini. Manakala Rahim pula, Rahim adalah satu anugerah Allah kepada manusia. Mungkin boleh diberi kepada manusia sifat Rahim. Kerana itu kita baca pada penghujung surah Taubah, Allah menggambarkan salah satu sifat Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Jadi maknanya Nabi SAW dianugerahkan sifat rauf dan juga rahim. Rauf ni dikatakan ra'fah, rahim dan dikatakan rahmah. Jadi rahmat ini boleh diberi kepada orang beriman. Cuma Rahman khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan penganugerahan empat perkara tadi. Namun demikian, tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, para penonton yang dimuliakan Allah, tapi rahmat ni kita kena ingat, rahmat adalah satu benda yang boleh diberikan kepada manusia.
Kerana itu kita baca dalam surah Ali Imran ayat ke-8 sebagai contohnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan, sungguhnya janganlah Kau pesongkan hati kami sebelum Kau beri hidayah kepada kami, dan anugerahkan kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Dan rahmat yang ada pada Allah ni, Allah punya kaya, Allah boleh beri kepada manusia. Kalau ada sifat yang baik pada kita, salah seorang daripada kita, kita tak boleh nak beri kepada orang lain. Kita tak boleh nak anugerahkan kepada anak kita. Kita ilmu tinggi boleh tak turunkan pada anak kita? Doktor, kita pastikan anak kita pun doktor juga? Belum tentu. Saya seorang engineer, besok anak saya pun jadi engineer? Belum tentu. Saya seorang ustaz, saya faham bahasa Arab, anak saya besok pun faham bahasa Arab macam saya? Belum tentu. Saya seorang kaya, saya akan mengalihkan kekayaan saya kepada anak saya? Belum tentu. Mungkin kekayaan itu akan menghapuskan anak itu. Dalam sekali mata dia jadi orang bankrupt kerana dia tak pandai menguruskan hal itu. Tapi bezanya sifat Allah SWT, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu dia akan habis, tapi apa yang ada pada Allah dia boleh beri kepada kamu. Ini dia sifat rahmat dan juga rahim yang ada pada Allah SWT. Jadi menerusi sifat ini, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, kita baca ayat ini, kaitannya dengan ayat sebelum yang telah kita bincangkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Maha Berkuasa, Allah memiliki segala-galanya. Kepemilikan Allah itu tidak ada syak wa sangka padanya. Kemudian dibayangi ataupun diikuti dengan sifat rahmat dan juga rahim, bagi menunjukkan Allah SWT ni melengkapkan dirinya dengan segala kesempurnaan, tuan-tuan. Sedangkan di kalangan manusia, kalau memiliki kuasa sikit menindas orang lain, memiliki kekuatan sikit disepaknya orang lain, memiliki ketenteraan yang hebat sikit dianiaya negara yang lemah. Tapi Allah tidak begitu, tuan-tuan. Kerana itu datangnya Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, kata para ulama dari sudut balaghahnya, ma'aninya dia bukan pengulangan kepada Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat yang pertama yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi Ar-Rahman dan juga Rahim ini adalah menerangkan lagi tentang sifat-sifat Allah SWT di tempat yang sangat perlu selepas kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yang menggambarkan kekuasaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala itu. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim yang kita mulakan bacaan itu, kita mencari keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat satu endorsement, satu pengesahan bahawa kita ni hamba Allah. Itulah sebabnya kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Abu Hurairah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT telah mencipta 100 rahmat, dan hanya satu sahaja diberikan kepada makhluknya untuk tujuan dikongsi bersama-sama. Sehingga binatang yang besar, binatang yang buas, binatang yang ganas tidak makan anaknya sendiri. Itu satu yang dikongsi bersama-sama. Satu yang Allah beri kepada makhluk. Itulah manusia pakai, itulah haiwan namanya harimau pakai, itulah gajah pakai, itulah kucing pakai, itulah ular pakai, itulah buaya pakai. Tengok tak buaya sayang pada anaknya? Tak pernah tengok? Tuan-tuan tengok dalam Discovery, National Geographic. Buaya ni bila sampai masa anaknya meletas telur, dia akan ambil, buka mulutnya, giginya tajam, kan? Angkat anaknya dengan penuh kasih sayang, bukan dimakan. Angkat pakai mulutnya, masuk ke dalam air. Nah, inilah sungai untuk kau berenang. Tengok, inilah satu yang dikongsi daripada 199 disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengamalan kepada Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ni, kata Imam Ghazali kitabnya Al-Maqsadul Asna lagi, Ar-Rahman kalau kita kaitkan dengan sifat Allah SWT, setiap kita ni mesti merasa simpati kepada orang yang sesat, orang kafir keliling kita. Pernah tak kita terfikir kesalahannya menyambut maulid? Di samping kita melakukan apa yang biasa dilakukan, kita buat benda luar biasa sedikit. Jiran-jiran tetangga yang bukan daripada kalangan orang Islam pergi bagi biskut ke, bagi air jus ke, beritahu kepadanya ini hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ulang tahun yang kami sambut 1435 tahun Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kita lebih kurang. Maka ini menunjukkan saya adalah ejen kepada kedamaian sedunia. Saya mengikut Nabi saya SAW. Pernah buat?
Inilah Rahman yang patut dibangunkan bagi setiap orang Islam. Bukan setakat membacanya, tapi hendaklah menghayati sifat atas doa yang kita pohon tadi. Wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah, beri pada kami sedikit daripada rahmat yang ada padamu, supaya kami bertindak mengikut apa yang kau ajar kami. Kami sayang kepada orang lain. Melihat orang yang sesat, kami nak bimbing dia. Melihat orang yang bermasalah, kita nak supaya dia selamat daripada masalah dia. Ini sifat Rahman yang betul ada. Dan juga Ar-Rahim, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ialah sifat yang juga penyayang, pengasih. Kalau orang tu dah berada dalam hidayah, apa layanan kita kepadanya? Orang datang ke surau, elok tak kalau kita mengadakan cerita-cerita dusta tentangnya? Orang yang belum kepada Islam, kita dekatkan. Orang yang telah ada dalam Islam, kita sayang dia macam kita sayang diri kita sendiri. Inilah melengkapi satu sama lain sifat Rahman dan juga Rahim yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk kita amalkan. Bukan kita baca saja. Baca macam orang kakak tua, fahamnya tidak, amalnya jauh sekali. Bila nak berubah? Baca ayat ni untuk amalkan. Minta kepada Allah petunjuk rahmat supaya mengalir dalam diri kita, melihat orang lain yang penuh kasih sayang, bukan kebencian. Ingat tuan-tuan, kita tak akan masuk syurga sampailah kita cinta kepada orang lain macam cinta diri kita sendiri. Itu yang kita baca. Ini kita kena ingat, Nabi pernah bersabda, la tu'minu la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Kamu tak akan masuk syurga sampai kamu tak beriman kepada Allah. Dan kamu dah beriman pun kamu tak akan masuk syurga dengan kamu cinta kepada orang lain. Jadi tuan-tuan, sifat ini amalkanlah diri. Baca Al-Fatihah 17 kali paling kurang seharian. Bila nak mengamalkannya, sekarang kena mengamalkannya. Hindari sifat mazmumah. Buang sifat mengadu domba ke belakang. Buang sifat kedengkian dan kebencian kepada orang Islam. Pandang orang Islam tu macam abang kita, macam adik kita, macam kakak kita, macam ibu kita. Barulah datang perkataan rahmat tadi. Kerana itu perkataan rahim. Rahim orang perempuan dalam merujuk kepada satu organ yang penting dalam diri, kerana ia melahirkan manusia yang ramai. Jadi wujud kasih sayang satu sama lain. Kita dengan orang Islam yang lain pun kena memakaikan diri kita dengan pakaian yang mengukuhkan sifat Allah itu dalam hidup. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Malik Yaumiddin dibaca juga dengan Malik Yaumiddin, dibaca juga dengan qiraah yang sahihah Malaka Yaumiddin, dan dibaca juga dengan Milku Yaumiddin. Ini adalah qiraat yang mutawatirah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 cara bacaan. Malik Yaumiddin dengan mat, Malik Yaumiddin tanpa mat, Malaka Yaumiddin dengan secara fi'il, dan Milku Yaumiddin iaitulah dengan sukun lam. Para ulama qiraat ini mengajar kita dari sudut qiraah ini, maknanya benda yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentulah memberi kesan kepada setengah orang yang tidak mempunyai huruf tersebut. Dalam bahasa Melayu sebagai contohnya, kita tidak ada huruf ha, pedas, tak ada. Kesebutan orang Melayu nak bandingkan dengan yang dikehendaki dia sudut makhrajnya, maka dia kurang tepat kebanyakannya. Itu juga ain. Ini perkara lain. Perkara yang dimasukkan qiraat ini adalah suatu bacaan yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, iaitu salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca bighairi alif, maknanya Malik Yaumiddin. Tapi dalam riwayat yang lain daripada Ahmad, juga daripada Tirmizi,
riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa, dan juga bacaan ini merupakan bacaan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, keseluruhan khulafaur rasyidin. Lepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi imam, mereka baca dengan alif, Maliki Yaumiddin. Jadi tidaklah mengherankan kalau kita mendengar mana-mana bacaan kedua-duanya ataupun lebih daripada itu dalam kaedah yang 4 tadi dianggap sahih. Ini disebut oleh para ulama dalam bab qiraat. Tuan-tuan dan puan, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, apa maksud Malik dan apa maksud Malik? Malik ada mad dekat situ, ada alif dan tanpa alif, Malik. Kata para ulama lughah, contohnya Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Kasyaf, bahawa Malik merujuk kepada yang memiliki, Malik merujuk kepada raja, dan kedua-dua makna ini merujuk kepada kekuatan. Kalau kita bayangkan Malik, raja, tentulah raja ni ketetapan hukumnya wajib diikuti. Dan kalau kita sebut Malik, maknanya yang memiliki. Yang memiliki maknanya juga orang yang, seseorang yang ada kuasa, satu pihak yang berkuasa. Jadi dalam kedua-dua keadaan, bacaan itu tepat dari sudut maknanya. Biasanya raja, mereka lebih berkuasa daripada yang memiliki. Tapi dalam keadaan kebanyakan negara sekarang mempraktikkan sistem demokrasi berparlimen, maka nampaknya raja dah kurang kuasa. Jadi raja ataupun yang memiliki merujuk kepada kedua-dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukanlah macam sifat manusia kalau kita nak samakan. Tidak boleh, kerana kepemilikan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sifat mutlak. Kalaulah kita bayangkan kita ini seorang raja, banyak lagi ketetapan yang dibuat, terpaksa mengambil kira banyak perkara, dan mana-mana kerajaan sekalipun tidaklah berkuasa seluruhnya kepada dunia. Habis-habis daya pun boleh halau keluar daripada daerahnya saja, tak lebih daripada itu. Kalau pemilik, lagilah kurang. Kalau manusia ni, saya memiliki kereta ini, betul ke tuan punya? Besok tuan mati, jadi warisan. Rumah ni saya punya sampai 9 tahun. Betul tuan-tuan? Tak sampai 2 tahun dulu dah meninggal dunia, diwariskan kepada orang lain, pun kepemilikannya pun tidak mutlak. Saya seorang bos, saya ada bekerja, tapi kita tidak boleh memiliki jiwa raganya untuk dipaksa diikuti apa ketetapan kita. Tidak boleh. Mungkin luarnya nampak diikut, tapi dalamnya wallahu a'lam. Ini berbeza daripada kerajaan dan pemilikan Allah yang sifatnya mutlak. Dan itu Allah SWT menjelaskan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah SWT ni bersifat berkuasa. Dia beri kepada siapa yang dikehendaki, dia tarik daripada siapa yang dikehendaki. Dimuliakan siapa yang kau kehendaki, wahai Tuhan, dan kau menghina siapa yang kau kehendaki. Sungguhnya ketetapanmu lah yang terbaik, di tanganmu segala kebaikan, engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Kata Imam Al-Biqai, kaitan ayat ini kalau anda perhatikan dengan ayat-ayat sebelum, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin. Kita dah jelaskan tadi, raja ataupun pemilik itu sifat Allah yang berbeza daripada kesultanan ataupun kepemilikan manusia, kerana kita bersifat juz'i, sebahagian, tidak keseluruhan. Tetapi Allah SWT bersifat mutlak. Apa kaitannya? Kerana kata para ulama tafsir, contohnya Al-Biqai, contohnya Ibn Ashur, ayat-ayat yang awal menunjukkan sifat kasih sayang Allah SWT, sifat pemilikan Allah SWT, sifat rahmat dan juga rahim yang telah kita jelaskan. Maka tentulah akan timbul dalam hati segelintir manusia untuk mengatakan bahawa Allah SWT bersifat dengan sifat yang baik, lemah lembut, penyantun, rahmat, kasih sayang. Ada tak hukuman kalau kita tak mematuhi perintah Allah SWT? Maka itu sebab datangnya perkataan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Allah bersifat dengan segala sifat baik pada kamu. Ayo, taatilah dia, patuhilah dia, ikutilah dia. Kerana kalau engkau gagal, dia adalah pemilik hari pemalasan.
Kata para ulama, perkataan din adalah merujuk kepada tiga. Sama ada perkataan dana yadinu, ataupun dain, ataupun din. Kalau dana yadinu maknanya berhukum, kalau dain maknanya berhutang. Tapi kalau din agama, ketiga-tiganya adalah merujuk kepada hubungan seorang yang rendah dengan seorang lebih tinggi. Satu pihak yang rendah, satu pihak lebih tinggi. Perhatikan, dana yadinu, kita menerima hukuman daripada seorang hakim contohnya, maka kita berada di bawah, kita mahkum alaih, dia adalah hakim. Kalau kita berhutang, Allah, lagilah kita berada di bawah kerana kita meminjam duit dia. Dan kalau sebut din merujuk kepada agama, tentulah lebih-lebih lagi kita makhluk hamba bersifat bawaan Allah SWT berada di atas kita. Jadi ketetapan dalam ketiga-tiga keadaan ini merujuk kepada engkau kena patuh, kerana kat hujung besok ada satu hari yang akan menetapkan balasan. Jadi pemikiran Allah SWT ini bersifat mutlak, dan akhirat besok milik Allah SWT. Dan akhirat ni hakikatnya para ulama akidah membahaskan ada dua perkara yang menjadi elemen komponen penting akidah berkaitan dengan yaumul ba'ats, yaumul hisab. Yang pertama, hanya Allah saja mengetahui. Asalunaka anisa'ati, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bila kiamat itu berlaku? Qul innaha inda rabbi la yujaliha illa bi kitab la yujaliha. Allah SWT saja yang mengetahui hari kiamat itu pertama. Yang kedua, hari itu adalah hari yang mana Allah sahaja yang berkuasa. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu rahman wa qala sawaba. Hari akhirat besok tak ada seorang boleh bercakap. Semua terdiam, semua terpegun, semua terkejut. Semua merasakan betulkah kita berada di hadapan mahkamah Allah yang begini besar, dan setiap orang akan dihukum. Dan pada hari itu kambing yang tidak bertanduk, yang pernah ditanduk oleh kambing yang bertanduk di dunia dulu, akan membalas semula kejahatan yang menanduknya dahulu di dunia. Dan kemudian barulah berlakunya mahkamah manusia. Terus orang kafir akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Orang kafir ni dilihat kambing yang tidak bertanduk dahulu dianiaya oleh kambing yang bertanduk, dan kambing yang tak bertanduk tu membalas balik kejahatan kambing yang pernah menanduknya kat dunia. Lalu orang kafir ni berkata, kan baik kalau aku menjadi tanah juga. Orang kafir ni sombong, dia tidak mahu berkata kan baik kalau aku jadi binatang. Kerana binatang ni bila selesai mahkamahnya dia jadi tanah. Maka orang kafir tidak berkata kan baik kalau aku jadi kat binatang. Dia tak kata gitu, dia sombong. Dia katakan baik kalau aku jadi tanah, macam binatang yang telah selesai sesi pembalasan ini. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.